Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Saya adalah Muhammad Zahid Hamid Hamzah, pensyarah dodgeball anda. Tujuan video ini untuk saya berkongsi dengan anda mengenai course outline, di mana dalam course outline ini saya akan menerangkan apa yang anda akan pelajari pada semester ini, apa yang saya nilai anda untuk anda mendapat grade yang baik dan juga lain-lain lah. Saya harap anda tonton video ni dengan fokus supaya anda faham. Memandangkan anda baru semester 1, banyak yang anda kena explore, kena faham bagaimana kaedah pembelajaran di politeknik ni. Berbeza dengan anda belajar di sekolah menengah dahulu dengan politeknik berbeza. Kita di politeknik ni ada kaedah dia yang tertentu. Yang ni saya ceritakan mengenai subjek ataupun khusus untuk sukan dodgeball. Untuk dodgeball ni hanya 1 kredit sahaja. Dan kita terus kepada sinopsis khusus. Sukan adalah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna secara rekreasi dan peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kecemerlangan bagi penguasaan pengetahuan dan kemahiran khusus secara holistik bagi mengukuhkan pembentukan kemahiran insaniah pelajar yang positif. Secara asasnya sinopsis khusus ni sama untuk semua sukan sama. Anda terpilih untuk memilih sukan dodgeball. Sinopsis dodgeball, sinopsis untuk catur dan sebagainya sama sahaja. Itu untuk peringkat sinopsis. Apa yang secara keseluruhan yang anda akan dapat setelah menghabiskan subjek dodgeball ni nanti. Saya terus pergi kepada CLO. Untuk pengetahuan anda, di politeknik ni anda akan biasa dengar CLO. Apa dia CLO? CLO ni adalah Course Learning Outcome, hasil pembelajaran khusus. Untuk dodgeball ni kita ada 2 CLO. Nanti anda akan dengar juga mengenai CLO 1, CLO 2, CLO 3. Tapi untuk dodgeball ni kita hanya ada 2 CLO saja. Untuk CLO 1 adalah mempamerkan kemahiran khusus bagi kursus berkaitan. Bermaksud CLO 1 ni lebih fokus kepada sukan dodgeball kita lah. Bagaimana pula untuk CLO 2 menunjukkan kepimpinan dan kerja berpasukan berdasarkan penguasaan kemahiran dan amalan positif. Untuk sukan dodgeball ni sebenarnya bukan anda bermain dodgeball semata-mata. Ada juga elemen-elemen lain yang kita masukkan dalam silibus. Ni secara asasnya untuk buat pertama kali ni cukuplah anda tahu ada 2 CLO. Jangan pening-pening tapi anda akan dengar semakin lama, semakin anda lama di poli ni akan mendengar CLO ni benda yang selalu pensyarah akan perkatakan pada peringkat awal kelas anda. Saya harap anda faham ada 2 CLO. Kita terus kepada apa yang anda akan belajar setiap minggu. Kita di politeknik ni kita dah setkan anda. Kita ada KPI kita setiap minggu ada apa yang anda belajar. Dia tak sembrono je kita punya pembelajaran di sini. Ada topik-topik dia yang perlu kita selesaikan. Pada minggu ni 8 hari bulan 3 2021 sehingga 14 hari bulan 3 2021. Itu duration untuk 1 minggu lah. Perjumpaan anda dan saya 2 minggu. Untuk buat masa sekarang kita akan berjumpa secara online. Jadi saya merancang untuk permulaan ni kita gunakan video yang akan saya uploadkan dalam channel saya. Untuk minggu pertama ni saya akan menerangkan latar belakang sukan. Saya akan ceritalah berkaitan latar belakang sukan yang akan kita explore pada semester ni. Itu adalah untuk topik 1.1 untuk 2 jam yang pertama ni. Kalau ikutkan sekarang ni saya ceritakan pasal course outline lah. Ini minggu ni itu yang saya akan cerita dengan anda mengenai course outline bagi sukan dodgeball ni. Selepas 1.1 selesai untuk 2 jam,
minggu ni. Kita akan pergi minggu hadapan pula pada 15, 93 hingga 21. Kita akan pergi bab ataupun topik seterusnya iaitu 1.2, memahami konsep kecergasan dan kecederaan sukan. So anda belajar juga, bukan anda terus main dodgeball. Anda akan belajar juga bagaimana mempraktikkan teknik memanas badan, menyejukkan badan dan membuat regangan. InsyaAllah pada semester ni saya merancang dengan sahabat saya, kita akan buat video supaya mudah. Sebab kita buat masa ni kita belum berjumpa secara terus, kita banyak secara online. Kita akan bangunkan video untuk anda follow. Untuk minggu yang ketiga, menerangkan langkah-langkah mengelakkan kecederaan dalam sukan. So sukan ni bukan orang kata kita perlu ada step-step dia. Tak boleh turun padang terus main. Kita kena ada sesi pemanasan badan supaya badan kita tidak cedera. Kena ingat tu, badan nak pakai lama ya. Itu adalah untuk 1.2. 1.1, 1.2 berjalan selama 3 minggu. Setiap kali kita jumpa hanya 2 jam sahaja. Okay, saya harap anda faham dekat bahagian ni. Kita teruskan kepada 1.3. Okey, untuk 1.3 ni dia berjalan selama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang 6 minggu bersamaan dengan 12 jam. Di mana untuk 1.3 ni kita fokus kepada sukan dodgeball total. Kat situ kita akan fokus pada dodgeball. Kita dah telah ceritakan secara asasnya sukan. Kita dah cerita bagaimana kaedah pemanasan badan sebelum bersukan, dan kita terus kepada dodgeball itu sendiri. Dalam masa 6 minggu kita akan start bermain sukan dodgeball. Okey, ada dekat situ kalau awak tengok 29.93 sampai 9.95 tu diterangkan secara asasnya, tetapi dalam bahagian lebih mendalam boleh tengok dekat kotak di bawah, di mana pada mulanya kita akan start dengan menerangkan kemahiran asas dodgeball. Kita akan menyenaraikan dan menerangkan fungsi peralatan permainan dodgeball. Yang ketiga, kita akan menerangkan ukuran dan peralatan di gelanggang dodgeball, menerangkan tentang etika permainan dodgeball, menerangkan istilah permainan dodgeball, mendemonstrasi dan mempraktikkan teknik-teknik asas permainan dodgeball, menerangkan cara mencatat dan mengira kiraan mata, menerangkan taktik dan strategi permainan dodgeball, dan terakhir menyatakan kepentingan kerjasama berpasukan dalam permainan dodgeball. So selama 12 jam, lebih kurang 12 jam ataupun 6 minggu anda akan bermain dodgeball. Pada topik 1.3 fokus kepada permainan dodgeball sahaja. Saya harap kita dapat, insya-Allah, bila keadaan mengizinkan, kita akan face to face, kita akan dapat bermain. Anda akan dapat menyentuh bola dodgeball. Macam mana bola dodgeball tu So memang sukan ni sukan yang baru, tetapi kalau anda pernah dengar dalam TV, nonton TV menonton TV, anda akan dapat tahu bahawa pasukan Malaysia merupakan juara dunia dodgeball. Sebab tu saya mengambil risiko ataupun mengambil cabaran untuk bawa sukan dodgeball ke Politeknik. Sebab saya tahu bahawa pasukan dodgeball kita level yang hebat, world ranking, bukan cak-cak ayam punya. Okey, seterusnya kita dah habis 1.3, kita akan pergi kepada 1.4. So kita ada hanya 1.5 saja, sampai 1.5 saja. Okey, 1.4 kita akan menjelaskan asas-asas kepegawaian dan pengadilan. So bukan saja anda bermain, kita akan cerita dengan anda juga bagaimana ciri-ciri ataupun peranan seorang pengurus, jurulatih, pengadil. Itu penting. Mungkin anda satu hari nanti bila anda dah main sukan, saya ingat saya nak jadi jurulatih, encik. So kita akan cerita sikit-sikit lah kat sini, taklah mendalam, secara asasnya. So kalau mungkin anda berminat dengan sukan, mungkin anda selepas habis Politeknik ni ataupun dalam masa anda belajar di Politeknik, anda boleh mendalami bidang ni. Tidak ada masalah. Okey, 1.5 kita akan mengelolakan aktiviti. Ini standard. Di hujung semester ataupun tengok pada keadaan, kita akan rancang satu aktiviti. Kebiasaannya kita akan buat tournament. Kita akan dapat bajet daripada Jabatan Sukan JSKK, some amount. Kita akan buat paperwork. Kalau awak tengok tu,
Saya ceritakan lah. Okey, untuk 1.51 kita merancang aktiviti. Kita menerangkan kepentingan impak perancangan aktiviti, melaksanakan aktiviti, menerangkan prosedur pelantikan jawatankuasa, menjalankan mesyuarat, melaksanakan aktiviti. Prosedur pelantikan jawatankuasa. So, kita akan ada prosedur ataupun perjalanan macam mana kita nak buat suatu aktiviti. Okey, katalah dalam kelas saya ni sekarang ada 25 orang. Kita akan lantik pengerusi, kita akan lantik naib pengerusi, setiausaha, berdari, jawatankuasa. Kita akan buat benda tu dan kita akan buat meeting untuk kita membangunkan ataupun akan menganjurkan satu sukan mini dodgeball di Politeknik. So benda tu kita akan bincangkan nanti. Itu lebih kepada 1.5. So sangat penting. So kalau ikutkan habis sahaja anda mengambil sukan dodgeball semester 1, anda dah ada pengalaman bagaimana untuk mengadakan satu event yang agak besar juga. Menarik sebenarnya. Subjek dodgeball, sukan ni tak kira lah sukan dodgeball ataupun sukan apa saja, anda didedahkan kaedah bagaimana untuk menguruskan sesuatu aktiviti dengan cantik sekali. Saya harap anda mengambil peluang. Jangan anggap ni sebagai satu tekanan yang besar buat anda. Anggapkan dia sebagai cabaran untuk anda mengubah, mendewasakan anda bila anda dah hadir ke Politeknik Port Dickson yang disayangi ini khususnya. Okey, saya harap anda faham. Kita ada 1.1 hingga 1.5. Simple. Sukan dodgeball, sukan ni subjek yang sangat simple. Kalau anda tak dapat A, saya tak tahulah. Memang kebiasaannya selama ni pelajar-pelajar saya kebiasaannya standard A lah. Kalau tak dapat A tu kebiasaannya dia ada masalah yang susah saya nak ceritakan kat sini. Okey, assessment. Macam mana nak dapatkan A? So tunjuk cara 60 markah, mini project 40 markah. So tunjuk cara ni kebiasaannya kita akan nilai bagaimana anda bermain sukan dodgeball. Adalah dia punya rubrik tu nanti saya akan terangkan di masa-masa akan datang. Kalau secara asasnya kebiasaannya kita akan ada satu hari untuk saya uji anda baling bola dodgeball macam mana, anda mengelak macam mana, anda membuat serangan macam mana. Yang itu akan diambil kira dan total markah untuk tunjuk cara ini adalah 60. So simple je. Datang main dodgeball, memang confirm boleh dapat A. Mini project. So mini project yang saya cakap tadi 1.5 lah. Kita mengadakan aktiviti. So walau bagaimanapun untuk mengadakan aktiviti ni bergantung kepada keadaan. Tengoklah macam mana. Sebab COVID ni masih belum lagi kata beransur keluar daripada dunia ni kan. Jadi saya tak nak berani cakap apa-apalah. Tetapi dalam silibus memang ada item ataupun ujian untuk mini project. So kita kena buat aktiviti. So tengok macam mana nanti kita akan bincang nanti. Kita tengok macam mana Tapi ni untuk just pengetahuan awak. Untuk mendapatkan A, anda kena fokus untuk tunjuk cara bermain dodgeball yang baik, dan juga anda kena buat satu program yang besar di mana kita akan buat paperwork daripada JSKK. So harap anda ambil peluang ni, belajar betul-betul untuk sukan dodgeball, dan saya harap saya boleh bagi anda A. Saya harap saya dapat bagi anda A. Okey, reference ni so ni biasalah. Untuk silibus yang dibangunkan tak boleh suka-suka lah. Kita ada reference kita. So anda boleh tengok lah reference ni. So untuk sukan dodgeball, saya refer kepada kitab MAD lah. MAD maksudnya Malaysia Associate Dodgeball. Di sana kita akan tengok dan juga saya juga tengok video-video YouTube di permainan dodgeball juga. So itu adalah reference yang kita biasa gunakan lah. Untuk yang ada ni adalah mungkin kepada kaedah yang macam saya cerita tadi, 1.1, 1.2, 1. Sehingga 1.5. Inilah reference dia. Hanya 1.3 lebih kepada sukan tu ada dia punya rujukan yang lain. Sebab ni adalah asas untuk semua sukan. Untuk dodgeball akan ada rujukan yang lain. Okey, baiklah. Untuk sukan dodgeball semester ni akan diajar oleh 2 orang pensyarah. So saya TS Muhammad Zaham bin Hamzah, so yang baju merah tu, manakala sahabat saya Encik Muhammad Fauzi pun Muhammad Kamal. Kamilah yang akan mengajar dodgeball. So saya ada 25 orang pelajar
manakala Encik Fauzi juga ada 25 orang pelajar. InsyaAllah jika keadaan mengizinkan, kita akan buat mini carnival yang gempak. InsyaAllah ya. Tak janji tak janji. Kalau ada rezeki kita buat. Okey, aktiviti saya nak juga kongsi dengan anda juga aktiviti-aktiviti yang pernah saya adakan. Sejarahnya dodgeball ini baru ditubuhkan 2 semester sahaja. Saya sebelum peringkat awal saya buat seorang-seorang lah. Masa peringkat awal saya menjemput Mr. Terence E ni daripada MAD ni untuk buat kursus asas dodgeball. Masa kursus ni pun kita beli bola dodgeball tu juga. So dan Cik Terence sudi untuk mengajar pelajar-pelajar kita untuk first batch Club Dodgeball Politeknik. Kita dapat secara percuma daripada Encik Terence. Encik Terence ni bukan orang biasa-biasa. Dia dengan Dodgeball Malaysia ni kamcing gila punya. Sebab tu dia boleh datang untuk bantu kita lah. Tapi sebenarnya saya beli bola dengan dia. So dia dapat. Tapi dia bagi konsultan untuk pengajaran secara percuma. Memang sebab dia nak cuba promosikan sukan dodgeball ni ke dalam Politeknik Malaysia. Jadi memang sebab tu dia tak kisah untuk orang kata memberikan hikmat dia secara percuma. Okey, itu aktiviti yang pertama yang saya adakan untuk SEM pertama. SEM pertama saya buat. Okey, untuk keduanya saya sempat mengadakan mini carnival dodgeball PPD. Mini carnival dodgeball PPD di mana pertandingan dodgeball di antara ahli-ahli kelab dodgeball tu sendiri. So pemenangnya saya bagi sedikit imbuhan, taklah banyak. Happy kan. So pelajar happy, saya pun happy. So untuk pengetahuan awak, untuk sukan dodgeball ni kita akan bermain dekat gelanggang tenis, di bahagian belakang dekat asrama tu. Nanti kalau line clear, insyaAllah kita akan pergi ke lokasi permainan dodgeball ni. Inilah 2 aktiviti yang sempat saya jalankan, khusus asas dodgeball dan juga mini carnival. Dan sedihnya lah, saya rancang semasa semester PKP tu, maksudnya kita PKP total lockdown tu dalam bulan 3. So perancangan saya bulan 3. So saya tak dapat menjalankan Super 7 Dodgeball Interpoli PD. So kali ni kita open kepada semua pelajar. Sebelum ni kita open untuk ahli kelab saja. Tapi untuk Super 7 ni kita open kepada semua pelajar. Kita dah dapat bajet daripada JSKK, tapi disebabkan oleh total lockdown, kita batalkan hasrat kita yang kita telah rancang lama masa tu juga. Tapi insya-Allah jika diizinkan Tuhan, jika ada rezeki, kita akan adakan juga Super 7 Dodgeball Interpoli ni pada semester ni. Tetapi bergantung pada keadaan. So saya rasa itu sahaja slide saya mengenai course outline. Saya harap anda faham, anda jelas hala tuju sukan dodgeball ni pada semester ni. So subjek sukan ni subjek yang happy. Saya harapkan anda pergi kerjasama dengan saya dan anda pulang gembira dengan mendapat A dengan subjek ni. So sekian dari saya, Cik Am. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.